Kembali dalam berita wilayah, Kementerian Kesihatan bakal menjalankan kajian baharu tahun ini untuk menyimak semula keperluan sebenar negara bagi pelbagai kategori sumber manusia untuk kesihatan. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa menerusi kenyataan menyatakan kajian mengambil kira impak polisi baharu yang diperkenalkan selepas 2016 dan juga keperluan kesihatan rakyat. Melaluinya, taburan serta keperluan anggota kesihatan untuk seluruh negara dapat dipetakan dan diunjur dengan jelas. Kementerian juga katanya akan terus berbincang dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bagi memastikan dasar serta perancangan kesihatan yang dirangka bertepatan dengan keperluan rakyat. Kajian itu bakal menjadi bukti ke arah penyediaan pelan implementasi bagi strategi dalam Kertas Putih Kesihatan. Masjid perlu diaktifkan semaksima sebagai pusat sehenti pengkalan ibadah dan pusat ilmu. Justru, pengerusi juga kaki tangan masjid berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat seiring inisiatif Malaysia Madani. Kita harapkan supaya di situ ada kepelbagaian aktiviti dan program. Sebab asas dia lah kita nak pastikan supaya masjid-masjid ni di wilayah-wilayah persekutuan ni diimarahkan. Bukan saja sebagai tempat ibadah, solat, tetapi yang paling pentinglah bagaimana masjid ni benar-benar dapat dikembalikan dia punya falsafah dia zaman Nabi SAW tu sebagai pusat pentadbiran, pusat kebajikan, pusat ilmu dan sebagainya. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian watikah pelantikan jawatan kuasa Karyah Masjid dan Surau Jumaat Wilayah Persekutuan bagi sesi 2023 sehingga 2026 di Ibu Negara. Program bertujuan memberi pendedahan kepada anggota jawatan kuasa Karyah mengenai kaedah-kaedah pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 2019. Jabatan Kastam menyediakan imbuhan kepada orang awam yang menyalurkan maklumat mengenai kegiatan jenayah termasuk sindiket pengedaran dadah yang menjadikan Malaysia lokasi transit bahan terlarang itu. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan menjelaskan imbuhan atau hadiah tertentu diberi sekiranya maklumat itu berjaya membawa kepada kejayaan penangkapan sindiket atau individu tertentu. Semalam Jabatan Kastam merampas 454 kilogram dadah bernilai hampir 70 juta ringgit dalam 3 serbuan di Pelabuhan Klang dan Kompleks Kargo Udara Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang awal bulan ini hasil maklumat Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Jabatan Kastam juga akuinya perlu meningkatkan aktiviti pemantauan, pengintipan serta perkongsian maklumat bagi membanteras kegiatan sindiket pengedaran dadah melalui negara ini. Jabatan Peguam Negara masih meneliti representasi ketiga pemilik kelab komedi Crack House, Muhammad Rizal Van Gizel, supaya 3 pertuduhan yang dihadapinya berhubung video yang menyentuh sensitiviti kaum di Instagram, Twitter dan TikTok miliknya dikaji semula. Timbalan Pendakwa Raya Nora Haslinda Cik Semai memberitahu Hakim Mahkamah Session Priscilla Hema Malini Nadarajan bahawa pihaknya telah menerima representasi yang difailkan Muhammad Rizal pada 7 Jun lepas. Peguam M. Pravin yang mewakili Muhammad Rizal mengesahkan perkara itu. Mahkamah menetapkan 26 Jun ini untuk sebutan bagi keputusan representasi. Jabatan Peguam Negara pada 20 Januari dan 31 Mei lepas telah menolak representasi pertama dan kedua yang dikemukakan Muhammad Rizal bagi menggugurkan 3 pertuduhan tersebut. Muhammad Rizal 40 tahun didakwa membuat dan memulakan penghantaran komunikasi jelik dengan niat untuk menyakitkan hati orang lain melalui aplikasi Facebook menggunakan nama profil Rizal Van Gizel, Instagram Rizal Vinge Gizel dan TikTok Rizal Vinge Gizel antara 4 hingga 6 Julai 2022.